Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Al-Imamul Hafiz An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Perbincangan kita dalam hadis-hadis yang menyebut tentang azkar ba'da salawat, zikir selepas salat. Zikir selepas salat 5 waktu. Tengok hadis kita dalam buku ni nombor 1422, tapi turutan hadis daripada awal kitab nombor dia 1415. Wa an Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ansarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Qila lil Auza'i wa huwa ahdu ruwatil hadis kaifa al-istighfar? Qala yaqul astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Artinya daripada Thauban. Thauban itu nama sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, setiap kali selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar 3 kali. Lepas pada istighfar 3 kali, Nabi kita baca, ikut semua, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Jadi ini bacaan yang warid, yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali lepas salat. Jadi orang tanya, ada seorang yang bertanya kepada Al-Auza'i, Imam Auza'i, beliau salah seorang daripada perawi hadis, bagaimana baginda beristighfar? Macam mana Nabi kita istighfar lepas salat? Jawab dianya, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Jadi 3 kali baca. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi senang saja. Hak sahih bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas pada salat, dia baca apa? Istighfar 3 kali, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Jadi cukup, ini yang sahih riwayat. Imam Nawawi pun bawa zikir ni. Imam Nawawi ni imam hadis dan imam dalam mazhab Syafi'i. Jadi tak payahlah kita duduk bawa yang pelik-pelik bacaan, kerana tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir-zikir ni ibadat. Jadi para ulama mengatakan, kenapa Nabi kita beristighfar lepas dia salat? Jawab dianya, kerana Nabi bimbang, takut-takut dalam salat tadi ada perkara-perkara yang tertinggal, yang tersangkut. Jadi ini dia panggil zikir muqayyad. Ni pelajar-pelajar ni kena faham, imam-imam kena tahu. Zikir ada dia muqayyad, ada zikir mutlak. Zikir muqayyad artinya zikir yang terikat dengan tempat, waktu dan masa. Jadi zikir lepas salat ini dia panggil zikir muqayyad. Artinya zikir ini berlaku lepas salat. Setiap kali salat kita istighfar 3 kali, kemudian baca Allahumma antas salam sampai ke zal jalali wal ikram. Jadi jangan buluk duk main, tak apa baca hak lain pun zikir juga. Ini panggil zikir muqayyad. Adapun zikir mutlak,
zikir yang tak ada terikat dengan solat, tak ada terikat dengan waktu, kita bolehlah zikir apa saja zikir yang ada. Ini kena, itu dari sudut fiqh, dia panggil fiqh zikri. Fiqh zikirnya duduk di situ. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bimbang takut dia ada kekurangan dalam solat dia, maka dia istighfar 3 kali. Jadi kemudian dia baca Allahumma antas salam. Tengok terjemahan dia, ya Allah engkaulah yang maha sejahtera, yakni Allahumma inni atawassalu ilaika bihadzal ismil karim. Ya Allah, aku bertawassul dengan engkau, dengan nama engkau yang sangat mulia, daripada nama-nama engkau, supaya engkau terima salat aku tadi, dan juga salat ini menjadi kafarah bagi segala kesalahan-kesalahan aku, dan mengangkat darjah aku. Jadi Nabi kita guna Allahumma antas salam, dia guna nama Allah Ta'ala as-salam dalam zikir yang tersebut. Itu zikir yang pertama. Yang kedua, hadis yang kedua, wa anil Mughirah bin Syu'bah, wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas salati wa sallam qal. Tengok terjemahan dia. Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sesungguhnya apabila Rasulullah selesai daripada salat dan mengucapkan salam, jadi biasanya Nabi kita istighfar dulu macam tadi awal tadi, kemudian Nabi baca doa ni. Ikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ini bacaan yang kedua lepas pada yang awal tadi. Artinya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang esa, tiada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada yang dapat mencegah terhadap apa yang Kau berikan, dan tiada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah, dan tidak akan bermanfaat kekayaan, dan darimulah kekayaan. Jadi kekayaan berapa kita nak tak ada manfaat belaka kecuali yang Allah Ta'ala beri baru jadi. Tengok hadis ini muttafaqun alaih, artinya hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ghayatun fi sihah, kata ulama hadis, kemuncak sahihnya bacaan ini. Itu dua bacaan. Hadis yang ketiga, bacaan yang ketiga, wa an Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma annahu kana yaqul dubura kulli salatin hina yusallim. Tengok terjemahan daripada Abdullah ibn Zubair, sesungguhnya selepas mengucapkan salam dalam solatnya, lepas kita istighfar dan bagi apa ini baca yang awal tadi, maka Nabi kita membaca doa ini. Ikut semua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Tengok ayat ini, hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Ini hadis sahih, bacaan ini diriwayat oleh Imam Muslim. Jadi kita letak ini bacaan yang ketiga lepas kita bagi salam. Terjemahan dia,
ada di situ, boleh tengok, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang esa, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan kami tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah. Baginya segala kenikmatan dan baginya kemuliaan, serta baginya segala pujian yang baik. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kami memurnikan agama, yakni ketaatan hanya kepada Allah, walaupun orang-orang kafir membencinya. Jadi Ibnu Zubair kata apa? Dan Rasulullah selalu membacanya setiap kali selesai mengerjakan salat. Ini bacaan riwayat yang ketiga yang sahih, yang menjadi bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keempat dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud dusuri bid darajatil ula wan na'imil muqim ila akhiril hadis. Jadi hadis ini panjang, kita pergi kepada terjemahan dia. Daripada Abu Hurairah bahawa orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Muhajirin ni orang mari daripada Mekah, mereka jadi fakir kenapa? Sebab dia tinggal harta benda dia di Mekah, nyerapah di puak Quraisy. Jadi mereka ni fakir, sesak, miskin. Mari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendapat darjat yang tinggi dan nikmat yang kekal. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan bagi mereka ada kelebihan dari harta benda. Mereka pergi haji, umrah, jihad dan bersedekah. Jadi sahabat-sahabat yang miskin ni mari mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi tanya apa? Ala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Nabi kata, mahukah kamu aku ajarkan sesuatu yang dapat membuat kamu mengungguli mereka? Mana boleh pitah, boleh ke depan daripada orang kaya tadi. Dan kamu akan mendahului daripada orang-orang sesudah kamu, dan tidak akan ada orang yang lebih baik dari kamu, melainkan jika mereka melakukan perkara seperti yang kamu lakukan. Bila dengar tawaran istimewa ini, sahabat kata apa? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu sahaja kami mahu Rasulullah. Kenapa tak nak lawan orang kaya ni? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasin. Nabi kata apa? Kamu bacalah tasbih. Tasbih itu makna subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, dan takbir Allahu Akbar setiap selesai salat sebanyak 33 kali. Berapa kali baca? 33 kali. Abu Saleh, perawi hadis daripada Abu Hurairah berkata, ketika ditanya bagaimana membacanya tasbih, tahmid, takbir beliau, Abu Hurairah kata apa? Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Itu je lah tafsir dia kepada tasbih, tahmid dan takbir. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dua. Berapa hadis kita ada? 4 hadis. Imam Muslim menambah dalam riwayatnya, ada tambahan cerita lagi. Maka orang fakir dari kaum muhajirin datang kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila boleh zikir tadi, orang fakir ni balik suka gembira, dia pakat duk zikir lepas salat. Tiba-tiba mari pula dah orang fakir ni jumpa dengan Nabi. Dia kata apa dia? Mereka kembali kepada Rasulullah dan berkata, saudara-saudara kami yang kaya mendengar apa yang kami amalkan. Allahu akbar, orang kaya pun amal juga dah. Lalu mereka melakukan perkara yang sama, wahai Rasulullah. Jadi bila orang kaya buat juga, dapatlah pahala ni ke dia. Apa jadi? Nabi kata apa? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nabi kata, itulah kurnia Allah diberikan oleh Allah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Nak macam mana? Dia kaya, dia berzikir dan dia sedekah, itu kelebihan Tuhan beri pada dia. Jadi hari ni kita yang kaya, kau miskin kita. Kaya, duit tak habis makan. Tak? Kalau boleh makan duit habis juga.
Jadi kita nak macam mana kita nak ni? Nabi kata tak ada orang yang boleh mengatasi kita kecuali orang beramal seperti kita. Jadi kalau kita lepas salat jangan lupa baca doa ni. Seterusnya hadis yang kelima daripada Abi Hurairah lagi. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin salasan wa salasin wa hamidallaha salasan wa salasin wa kabbarallaha salasan wa salasin wa qala tamamal mi'ah ila akhir hadis. Tengok terjemahan daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca tasbih subhanallah setiap kali selepas salat sebanyak 33 kali dan membaca tahmid 33 kali serta membaca takbir 33 kali, kemudian disempurnakan yang ke-100-nya dengan membaca ikut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita baca cukup 100 ini, apa kita dapat? Ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri, akan diampuni segala kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Pasal itulah saya namakan zikir 33 lepas solat ini diibaratkan seperti kelorok bagi pakaian kita. Lepas siapa tak baca zikir ni sangat rugi. Apa tak ruginya? Nabi kata diampunkan dosa walaupun banyak duit di lautan. Hadis yang seterusnya, hadis ini juga hadis-hadis diriwayat oleh Imam Muslim, mana hadis sahih. Hadis yang seterusnya, wa an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubatin 33 tasbihah 33 tahmidah wa 34 takbirah. Jadi riwayat yang ketiga ni daripada Ka'ab bin Ujrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu beberapa wirid yang dibaca setiap kali selesai salat fardu di mana pembacanya tidak rugi. Dengar ni, tidak rugi dan tidak akan kecewa. Yang ruginya siapa? Yang kecewanya siapa? Orang yang tak baca. Jangan menyalahkan orang. Ni kita tak baca apa kita marah ke imam? Imam tak baca, saya pun tak baca juga lah. Perhubungan di antara makmum dengan imam hanya bermula daripada takbiratul ihram sampai salam. Lepas imam bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tamatlah kita. Imam baca zikir, kita baca. Dia tak baca zikir, kita baca. Itu dipanggil kaedah. Apa jadi? Tidak akan rugi dan kecewa, iaitulah 33 tasbih, 33 tahmid dan 34 takbir. Jadi dalam riwayat ini ada berapa takbir? 34 kali. Jadi tidak jadi masalah. 34 boleh kita buat. Jadi ada riwayat 33 cukup 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ataupun kita terus takbir 34, maka tak payah lagi dilengkapkan dengan 100 la ilaha illallah sebab wahdahu la syarikalah, sebab sudah cukup bilangannya 100. Ini yang ketiga. Hadis yang seterusnya, wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu dubura kulli salatin bihaula'il kalimat. Tengok terjemahan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ta'awuz. Ta'awuz ni apa dia? Minta perlindungan kepada Allah setiap selesai solat dengan doa berikut. Baca. Ikut baca. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min an uradda ila arzalil umur wa a'udzu bika
min fitnatid dunya wa a'udzu bika min fitnatil qabri. Ini cantik doa ni. Nabi kita baca bila lepas solat. Ya Allah, aku berlindung padamu dari persifat pengecut. Kita ni penakut, kena baca doa ni banyak. Dan kikir, mana bakhil. Dan aku berlindung padamu dari dikembalikan aku kepada umur yang lemah. Orang panggil nyanyuk dah. Lanjut usia, nyanyuk. Tak tahu makan minum, tak tahu pukul berapa dah ni. Cucu dia tanya, tok makan dah? Dok lagi. Dok lagi apa? Mulut tak basuh lagi, hok makan saat ni. Jadi dia panggil nyanyuk ni. Tak tahu apa dah. Nyanyuk ni susah diri sendiri dan susah orang lain. Dan aku berlindung padamu dari fitnah kerosakan dunia, dan aku berlindung padamu dari fitnah di alam kubur. Cantiklah doa ni. Ni kita kena baca lepas solat. Kalau tak ingat, pegang kitab ni baca. Hadis yang seterusnya, wa an Mu'azin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'az inni la uhibbuk faqala usika ya Mu'az la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul. Tengok terjemahan daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang cerdik. Dia sentiasa berjalan duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok tak ada orang, dia tanya soalan. Ini Mu'az ni. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganding tangannya dan bersabda. Jadi Nabi kita pegang tangan Mu'az. Nabi dia ni mesra dia dengan sahabat-sahabat. Dia boleh berjalan pegang tangan. Itu dipanggil mesra. Kadang-kadang dia letak di belakang, naik atas unta dia letak belakang. Dan bersabda, wahai Mu'az, demi Allah aku menyayangi kamu. Jadi kalau kita sayang kepada orang kerana Allah Ta'ala, kita boleh kata, aku sayang kerana kamu, uhibbuka fillah, aku sayang kepadamu kerana Allah. Kita boleh beritahu. Jadi Nabi sebut pada Mu'az, dia sayang pada Mu'az dulu, lepas tu baru dia beritahu. Lalu baginda bersabda, aku berwasiat kepada kamu wahai Mu'az, jangan kamu tinggalkan setiap kali selesai mengerjakan salat untuk membaca, ikut, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini bacaan. Artinya, wahai ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepada kamu, bersyukur dan melakukan ibadat sebaik-baiknya kepadamu. Ini hadis ini riwayat oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Sanad yang sahih. Tanda setakat itu, ini riwayat-riwayat yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Salihin tentang zikir lepas salat. Kemudian kita akan baca pula zikir sebelum salam. Zikir sebelum salam. Jadi supaya tidak celaru lah. Supaya tak celaru, kita berhenti setakat itu dulu. Tengok dalam buku yang anak susun ini. Dalam buku kecil ni, nama buku ni zikir pagi petang dan zikir lepas salat. Zikir pagi petang dengan zikir lepas salat. Tengok di bab yang ketiga, zikir lepas salat, muka surat 40. Jadi alhamdulillah dalam buku ni kecil, tapi kita letak di situ bacaan, terjemahan dia dan kelebihan bacaan. Tengok. Jadi yang pertama, kita lepas salat ikut balik supaya ini latihan. Lepas pada assalamualaikum warahmatullahi, apa yang kita baca? Kata astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kena tanda. Tengok lepas terjemahan dia tu, bacaan nombor 3 ni dibaca 10 kali. Tengok selepas terjemahan muka surah 42 tu, 10 kali selepas salat subuh dan maghrib. Lepas salat subuh terus kita pergi ke ni dulu. Baca, ada tambahan di bawah tu, yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit untuk subuh dan maghrib berapa kali baca? 10 kali. Tengok nota kaki di bawah tu. Sesiapa yang membaca ni bacaan nombor 3 tadi 10 kali selepas salat subuh dan maghrib sebelum berpaling. Tengok. Sebelum berpaling dan bercakap. Ini yang saya, pasal itulah ana sangat sedih dan duka cita bila tengok ada makmum di atas masjid mana-mana pun lepas salat subuh kan bangun pergi selalu. Rugi tengok ni. Dalam riwayat ni kata apa? Sebelum berpaling. Mana kita duduk di tahiyat akhir. Duduk lekat situ. Jangan duduk tukar kaki lagi. Jangan berpaling dan jangan bercakap. Tak usah duduk cari kawan lagi. Baca 10 kali dulu. Akan ditulis baginya 10 kebajikan. Dan dihapuskan darinya 10 kejahatan. Diangkat baginya 10 darjat. Dan ia terpelihara daripada gangguan syaitan pada hari. Kalau baca pagi, pada hari. Kalau baca maghrib, pada malam tersebut. Hadis ini riwayat Umi Tirmizi dan Imam Ahmad, kata Syekh Syu'aib Arnaud sanadnya hasan li ghairi. Ini bacaan yang kita baca lepas maghrib. Kemudian ada riwayat yang dibaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Riwayat ini tengok siapa yang membacanya 7 kali selepas subuh dan maghrib, kalau ia mati pada hari atau malam tersebut, Allah Ta'ala akan mencatat baginya kelepasan daripada api neraka. Jadi hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud, mengikut Imam Ibn Hajar dalam Takhrijul Azkar mengatakan sanadnya hasan. Jadi ada juga orang lain kata hadis ini dhaif. Kalau hadis dhaif pun ada Ibn Hajar kata hasan, tapi masih lagi dalam skup ibadat, dalam beramal dengan dia. Dan riwayat yang lain sebelum bercakap. Jadi Allah ma'ajini minan nar sebelum bercakap juga. Jadi kita letak, pasal tu anda letak nombor 3, nombor 4 di sini sebab kita kan nak cepat nak bangun, nak pergi cari tiang, nak betul kaki lepas pada tu. Kemudian kita baca doa ni, doa nombor 5 ni. Baik. Tanda, andainya bukan lepas subuh, kita salat zuhur, maka kita baca nombor 1, nombor 2 dan terus kepada nombor 5. Ingat dia punya format bacaan tu. Lepas zuhur, asar, isya, nombor 1 astaghfirullah, Allahumma antas salam. Kemudian terus pergi ke mana? Pergi ke bacaan nombor 5. La ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Kelebihan dia kita dah baca dalam kitab Riyadhus Shalihin tadi. Kemudian baca lagi. La ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Yang ni pun baca semua. Semua apa ni? Salat 5 baca belaka. Kemudian kita diminta supaya baca ayatul kursi. Baca apa? Ayat kursi. Tengok muka surat 48, nota kaki nombor 6. Sesiapa yang membaca ayat kursi setiap kali selepas salat 5 waktu, tidak ada yang menegahnya daripada memasuki syurga melainkan mati. Sebab orang tak mati boleh masuk syurga ke tak? Tak boleh. Maka kita tunggu mati yang masuk syurga. Jadi tak kenalah imam-imam, tak kira lah imam besar ke imam kecil ke, lepas solat Al-Fatihah. Tak. Tidak ada mana-mana riwayat
yang Nabi suruh baca Al-Fatihah lepas salat. Yang ada riwayatnya Al-Fatihah dibaca bila? Dalam salat baca Fatihah. Jadi tukarlah. Semua orang baca. Kita bukan semua, kita nak riwayat yang sahih. Kerana semua yang kita baca ini riwayat sahih, ambil daripada Nabi SAW, maka kita baca. Kemudian kita baca pula 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu rabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Kata Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW menyuruh aku membaca al-mu'awwizat. Al-mu'awwizat tu mana 3 qul setiap kali lepas salat. Jadi di sini ada juga yang ulama mengatakan, kalau selepas salat subuh dengan asar, kita baca 3 qul ni 3 kali. Kembas sekali dengan, lepas subuh dengan lepas maghrib. Jadi yang lain-lain semua baca sekali-sekali belakang. Kemudian baru sampai kepada tempat kita tadi. Subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ataupun riwayat yang tadi, yang kedua tadi, riwayat siapa? Riwayat yang kedua kata baca 34 kali. 34 kali. Kemudian kalau lepas salat subuh kita baca doa ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini doa yang nombor 10 ni cantik dan menarik. Sebab apa? Sebab berdoa penerah hati. Jadi anak-anak kita ajar daripada kecil lagi sampai ke bila-bila. Doa penerah hati. Jangan tunggu dekat nak periksa baru ajar. Letihlah dia. Ajar awal lagi. Nombor 10 tu lepas subuh saja. Tanda situ lepas salat subuh. Tajuk dia punya makna, ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu dan bersyukur kepadamu serta melakukan ibadat. Maksud dia, ya Allah, aku memohon daripadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, minta ilmu yang bermanfaat. Kalau ada ilmu tak bermanfaat, nak buat apa? Ni ramai ni makcik bagi tahu, anak saya paling cerdik sekali, tapi hak ni lah kuat menipu. Buat apa benda ilmu? Pasal cerdik sangat ngaji. Wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima, dibaca selepas salam, selepas salat subuh. Timbul lagi soalan, kalau orang perempuan tak salat macam mana ustaz? Orang perempuan uzur. Jawabnya baca juga. Sebab ini doa penerang hati. Kita nak terang hati waktu salat dengan waktu tak salat. Bacaan yang ke-11, bacaan yang Nabi kita ajar kepada Sayyidina Muaz tadi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian doa yang akhir sekali, yang ke-12, hadis yang kita baca tadi, Nabi kita ajar supaya baca Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila azalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Itu di antara doa-doa maksur yang diajar, yang diambil daripada riwayat-riwayat yang sahih yang mari daripada Nabi SAW. Jadi tak payahlah duk cari zikir-zikir yang lain. Kalau duk baca zikir hak panjang, tak sempat nak habis hak ni. Bila tak sempat habis, kita berhenti tengah jalan, banyak benda yang tertinggal. Tak baca subhanallah 33 kali, berat. Cuma ada lagi, andainya kita terlalu kelang kabut, kita kata. Ada riwayat yang mengatakan di antara sifat zikir tasbih 3 tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, yang riwayat yang beberapa riwayat yang kita baca tadi semuanya 3 belakangan. Ada juga riwayat yang mengatakan 25, subhanallah 25, alhamdulillah 25, la ilaha illallah 25, Allahu akbar 25. Jadi 100 juga. Dia ada sifat dia juga yang kita baca tadi, ada sifat dia subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Jadi kalau kita nak cepat sangat, baca juga 10 kali. Jangan tak baca. Yang tak bolehnya apa? Tak baca. Yang terbaiknya kita baca yang mana yang terbaik? Yang 33 tadi. Jadi ini riwayat yang ada. Karena itulah para jemaah, bila anda tengok kecelaruan yang berlaku di masjid-masjid ni, tak tahu baca macam-macam dia baca, ikut sedak kepala tu imam. Maka saya tulis buku ni atas dasar nak suruh masyarakat kita ada panduan.
Kalau dia kata ustaz ambil mana? Yang pertama sekali, tengok Imam Nawawi dalam kitab dia Riyadhus Shalihin, dia letak riwayat yang sahih. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i juga meletakkan bacaan ni sebagai bacaan kepada amalan zikir kita. Jangan duk main. Jadi kalau kata hak zikir hak ambil dengan tu ayah tak kena, saya kata saya tak komen hak orang, kita kata ini riwayat yang ada. Dalam kitab fiqh Syafi'i pun ni, dalam kitab hadis pun inilah bacaan dia. Jadi yang terakhir tengok di belakang kita tu, di belakang buku saya ni, muka surat 54, timbul soalan nak baca kuat ke nak baca perlahan? Nak baca kuat ke baca perlahan? Berkata Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini, seorang ulama mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj. Kalau orang ngaji fiqh lah, pondok ke universiti ke, tak kenal Mughni Al-Muhtaj ni, ini bukan penuntut ilmu nama dia. Orang pergi duduk tunggu pondok. Dia kata apa? Wa yusannul israru bizikri wad du'a illa an yakuna imaman yuridu ta'limal ma'mumin fayajhara bihima fa idza ta'allamu asarra. Maksudnya disunatkan memperlahankan bacaan zikir. Jangan kuat. Ni tidak ni dah lah baca kuat dengan mikrofon pula. Orang duk zikir belakang mengganggu. Kalau ada orang masbuk kacau. Kalau ada hak baru mari nak solat, semua gangguan berlaku. Jadi kita zikir ni secara perlahan-lahan, secara tenang. Jadi kita baca zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Imam sekadar tu saja bagi baca. Jangan kuat. Itu pun bila khatib kata apa? Perlahankan bacaan zikir dan doa kecuali imam yang hendak mengajar para makmum. Maka diharuskan imam menyaringkan suaranya. Saring pun jangan kuat sangatlah. Sederhana. Setelah mereka semua mempelajari dan memahami semuanya, maka bacaan zikir dan doa tersebut hendaklah diperlahankan. Jadi bila orang dah pandai semua, kita perlahan. Jadi alhamdulillah malam ni semua dah pandai. Lepas ni kita akan perlahankan bacaan, masing-masing pegang buku dia ni, insya-Allah. Jadi untuk merengkaskan lagi, orang kata payahlah ustaz, nak bawa ni buku payah. Jadi saya buat satu kad kredit orang panggil ni. Kad kredit ni berat timbangannya, insya-Allah taala, tak lipat masuk dalam poket. Oh dia tahu kenapa tak buat dengan besi, kata besi siapa bila tak mati tak. Saya buat kertas ni tujuannya hancur kertas ni, semua zikir daripada dada belakang. Boleh ke tak boleh? Insya-Allah boleh. Jadi ambil kertas. Tuan-tuan hendak tengok daripada jauh tu nak ambil mana ni? Ambil dalam blog abuanasmadani.com, cari dalam tu ada zikir lepas solat, boleh pergi ambil cara percuma. Jadi zikir dia kata ulama tartib. Dari segi tartib zikir tidak wajib. Nak ambil yang mana dulu boleh. Tetapi asahnya Nabi kita lepas salam istighfar dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ta'ala ikram. Kemudian kita boleh pergi terus. Kalau lepas subuh teruskan ini. Kalau tak ada subuh, lepas zuhur asar kita terus pergi la ilaha illallah wa la syarikalah tadi. Boleh, dan kita tidak menjadi masa mana yang mana kita tukar atau ke depan. Jadi alhamdulillah, saya rasa itu sajalah pelajaran kita tentang zikir selepas salat yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diterima pakai amalan ini dalam fiqh mazhab Syafi'i. Jadi saya ijazahkanlah kepada semua, zikir kita ni dipanggil zikir bersanad. Zikir bersanad. Semua imam-imam ambillah format cara zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tak rugi. Bila kita beramal dengan zikir hak mari daripada Nabi, kita dapat dua pahala. Satu pahala berzikir, satu lagi pahala ittiba'. Pahala iqtida' bin Nabi, ikut Nabi. Jadi dua dapat pahala. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil